Boleh ke Kedah nak claim balik Pulau Pinang tu? Jom kita borak pasal ni. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Aku rasa ramai yang tahu pasal isu Kedah dengan Penang ni bila MB Kedah keluarkan statement cakap Penang tu Kedah yang punya. Oleh kerana Penang tu negeri kedua favourite aku, jadi aku rasa terpanggil lah nak cerita sikit pasal benda ni. Sebelum aku nak start cerita, aku nak bagi tahu yang pre-order polo shirt gigi emas ni dah tutup Kalau ada banyak lagi permintaan, baru aku buka order lagi Itulah, siapa suruh lambat now. Yang mana dah order tu, aku harap korang boleh bersabar. Aku akan cuba siapkan secepat yang aku boleh. Nanti aku akan maklumkan progres dalam grup Telegram Gigi Emas Familia dengan YouTube community. Dah, jom kita sambung balik cerita pasal tajuk kita hari ni. Sebelum kita pergi dekat isu ni, aku nak share dulu sejarah ringkas negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang ni adalah salah satu negeri dalam Malaysia yang terletak dekat utara semenanjung Malaysia. Pulau Pinang ni terbahagi kepada dua bahagian, satu dekat pulau, satu lagi seberang perai. Negeri ni terbahagi kepada 5 daerah, seberang perai utara, seberang perai tengah dengan seberang perai selatan. Untuk daerah dalam pulau pula, satu daerah timur laut, satu daerah barat daya. So, Pulau Pinang ni dulu Kedah punya ke? Macam mana boleh jatuh dekat tangan penjajah? Okey, apa yang aku nak ceritakan ni berdasarkan kajian yang dihasilkan oleh satu kumpulan pengkaji sejarah daripada USM. Sebelum kedatangan British, Pulau Pinang ni pulau yang ada penduduk tapi tak ramai sangat. Tak ada apa pun dekat pulau ni. Jadi tak ramai orang nak menetap dekat sini. Tapi dah ada orang, bukan kosong macam yang dikatakan oleh penulis barat. Ada satu catatan mengatakan masa orang British datang ke Pulau Pinang, ada satu penempatan orang Melayu dekat pantai sebelah Pulau Jerejak. Aku rasa mungkin dekat area Queens Bay tu. Orang Melayu dekat area ni ada 600 orang yang kerja tanam padi yang besarnya 600 relung, lebih kurang 1726.2 km persegi. Kumpulan orang Melayu ni ada ketua iaitu Penghulu Musa, dan kebanyakan orang Melayu dekat Pulau Pinang ni menetap dekat area balik pulau. So, daripada dulu lagi, area balik pulau tu memang majoritinya orang Melayu sampai sekarang. Daripada apa yang aku baca, penulis barat cakap Pulau Pinang ni kosong bukan sebab tak ada orang, tapi sebab tak ada sistem pentadbiran yang efektif. Kenapa tak ada sistem pentadbiran? Mengikut tradisi Kesultanan Kedah, pulau-pulau yang ada dekat Kedah ni dijadikan tempat nak bercuti je. Kira macam private island lah untuk keluarga diraja ni, termasuklah Pulau Pinang. Jadi, kerajaan Kedah rasa macam tak ada keperluan untuk letakkan pembesar atau kuasa pentadbiran dekat Pulau Pinang. Tapi Pulau Pinang ni masih di bawah kuasa Kesultanan Kedah. Dan muncullah Francis Light, bekas pegawai tentera laut British, yang masa tu tengah cari tempat untuk dijadikan pangkalan pelabuhan yang strategik. Sebab SHTI ni, Syarikat Hindia Timur Inggeris, masa tu terdesak nak jaga hubungan perdagangan dengan China. Jadi kerajaan British cakap dengan Francis Light, kalau kau nak cari pulau boleh, tapi mesti kena jaga 3 barang ni. First, pulau tu mesti kena jauh dari kawasan jajahan Belanda, sebab diorang tak nak cari hal dengan orang Belanda. Kang dah jadi hal, payah nanti semua kuasa besar dekat Eropah bergaduh sesama sendiri, pening nak layan. Yang kedua, lokasi pulau tu mestilah kena strategik sebab diorang nak jaga hubungan perdagangan dengan China. Last sekali, keadaan pulau tu mestilah selamat dan mempunyai politik yang stabil. Kan kalau orang tempatan tu banyak hal, kacau pula diorang punya bisnes kan. Mengikut bacaan aku, Francis Light ini dah sampai Tanah Melayu pada tahun 1730 lagi, tapi dekat Pulau Ujung Salang atau sekarang dikenali sebagai Phuket Island. Pulau Ujung Salang ni kaya dengan biji timah dan dulu dia dalam wilayah jajahan Kedah Tua. Lepas tu jatuh dekat tangan Siam. Francis Light ni cuba dapatkan Pulau Ujung Salang ni daripada Siam, tapi Siam tak bagi. Jadi sepanjang tempoh ni, Francis Light ni memang ulang-alik Pulau Ujung Salang dengan Aceh. Sebab Datuk Light ni pun tengah target Aceh untuk dijadikan kawasan penempatan SHTI. Berdasarkan tesis yang bertajuk Kedah 1771-1821, The Search for Security and Independence yang dihasilkan pada 1971. Peristiwa penyerahan Pulau Pinang ni start masa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah yang kedua. Masa pemerintahan baginda, Kedah ni selalu kena kacau dengan serangan daripada Siam. Masa tu Siam dah dapat conquer kerajaan Melayu Patani. So Sultan Kedah ni tak nak le Kedah pun kena nasib yang sama. Yang buat lagi teruk, ada pula dalam kalangan kaum kerabat baginda yang belot dengan baginda. Ada yang tak puas hati bila baginda serahkan pemerintahan Kedah dekat Tunku Abdullah. Jadi diorang nak belot baginda dengan bantuan daripada tentera Bugis. Disebabkan faktor luaran dan dalaman ni, baginda tertarik nak minta bantuan daripada SHTI untuk jadi protektor Kedah bila dapat tahu kejayaan
ketenteraan SHTI dekat India. Menurut Jurnal Arboni, Sultan Muhammad Jiwa hantar utusan pergi Aceh yang diketuai oleh seorang wanita untuk dapatkan bantuan daripada SHTI. Tak lama lepas tu, kumpulan utusan ni balik semula ke Kedah, tapi kali ni bawa sekali Francis Light datang. Kalau nak diikutkan, Francis Light plan nak dapatkan Pulau Ujung Salang melalui Sultan Kedah, tapi Sultan Muhammad Jiwa pun tak bagi. Lepas tu terbentuk satu perjanjian pada bulan April 1771 yang dianggap perjanjian pertahanan pertama oleh Kerajaan Negeri Melayu dengan Inggeris. Melalui perjanjian ni, Francis Light berjanji akan hantar 100 orang sepoi atau askar untuk lawan dengan musuh Kedah. Sebagai balasan, Sultan Muhammad Jiwa bagi SHTI berdagang dekat Kedah dan tawarkan kawasan sepanjang perairan Kuala Kedah sampai ke Pulau Pinang. Francis Light juga dilantik menjadi Kapitan Dewa Raja dan berkhidmat sebagai pengurus dagangan untuk Kesultanan Kedah. Francis Light ni fasih gila babi tau dalam bahasa Melayu. Jadi relationship Dak Light dengan Sultan Kedah ni macam ni sama-sama naik. Ada sumber yang mengatakan Francis Light ni juga dijadikan anak angkat kepada Sultan Kedah. Bila dah jadi anak angkat Sultan, dia boleh keluar masuk istana ikut suka hati dia. Daripada sini Dak Light ni belajar pasal sistem pentadbiran Kedah dan tahu apa kelebihan dan kelemahan dalam pentadbiran Kedah ni. Pada tahun 1785, masa pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah, baginda nak renew lagi kontrak dengan SHTI, tapi kali ni baginda nak pajak Pulau Pinang dekat SHTI. Tujuannya masih sama, untuk dapatkan bantuan ketenteraan untuk protek Kedah daripada Siam dengan Burma. Sultan Abdullah bersetuju nak pajak Pulau Pinang dengan beberapa syarat. Salah satunya ialah bayaran ganti rugi di atas penyerahan hak monopoli Sultan sebanyak $30,000 Spanyol setiap tahun. Masa ni aku cakap engkau Sultan Abdullah percaya gila dengan Francis Light ni. Yelah, mana tak percaya, daripada zaman ayahanda baginda lagi Francis Light ni dah rapat dengan kerajaan Kedah. Lagi satu, masa tu Sultan Kedah anggap yang Pulau Pinang ni tak ada nilai ekonomi dan tak strategik untuk dijadikan laluan perdagangan. So Sultan Kedah pun bagi je le. Tapi Sultan Kedah tak tahu cerita yang SHTI dekat India tak tahu apa pun pasal perjanjian baru ni. Senang cerita, perjanjian ni di antara Sultan Kedah dengan Francis Light tu je, bukan dengan SHTI. Dalam surat balas, Gubernur Jeneral dekat Madras kepada Sultan Abdullah pun menjelaskan yang SHTI tak faham pasal aspek perlindungan negeri Kedah dalam perjanjian tu. Oleh kerana perjanjian ni tak jelas, maka kedudukan Francis Light dekat Pulau Pinang tu jadi tak kukuh le. Tapi Sultan Abdullah benarkan Francis Light ni masuk Pulau Pinang untuk sementara waktu sebab nak tunggukan jawapan daripada SHTI dekat India. Yelah, dulu mana ada call free ke, WhatsApp ke, email ke yang boleh dapat jawapan dengan cepat. Nak hantar surat tu pun makan masa berminggu-minggu. Itu baru nak sampai sana. Belum cerita nak patah balik lagi, makan masa berapa lama pula. So, secara mudah fahamnya, Sultan Kedah bagi Francis Light ni tumpang je. Sementara tunggu persetujuan daripada SHTI. Bukan duduk terus. Tapi Dak Francis Light ni terus datang buat macam rumah sendirilah. Pada 11 Ogos 1786, Francis Light datang dan menetap dekat Pulau Pinang. Dia terus bagi nama Pulau Pinang dengan nama Pulau Prince of Wales, sebenar nama Raja Muda Britain. Lepas tu, penempatan dekat Tanjung Penaga tu dia namakan sebagai Georgetown, sebenar nama Raja Britain pada masa tu iaitu King George III. Kalau nak diikutkan undang-undang, perbuatan Francis Light ni dah langgar undang-undang antarabangsa dan menipu Sultan Kedah. Yang lagi menarik, pegawai pemerintah Siam dah tahu pasal Francis Light nak duduk dekat Pulau Pinang ni pada 2 Ogos 1786, 10 hari sebelum Francis Light isytiharkan Pulau Pinang tu bawah kuasa dia. Padahal tuan tanah sendiri pun tak tahu apa. Yang Sultan Kedah tahu, baginda bagi tumpang je. Sekitar tahun 1787 dan 1788, Kedah dapat ancaman besar daripada Siam. Sultan Kedah masih tak putus asa nak minta tolong dengan SHTI ni. Baginda masih berharap yang SHTI akan terima offer daripada Sultan Kedah dan sebagai balasan, SHTI kena tolong Kedah. Pada bulan Jun 1788, Sultan Abdullah sedar yang SHTI ni memang tak nak tolong Kedah pun, sebab tak ada seorang askar pun daripada SHTI yang dihantar pergi Kedah. SHTI bagi alasan yang Francis Light cakap tak boleh nak tunaikan janji tu. Plus, dia tu antara Sultan Kedah dengan Francis Light je, bukannya dengan SHTI. Siapa suruh bagi Francis Light tu masuk Pulau Pinang? SHTI tak cakap apa pun lagi. Lepas tu, Francis Light ni suka-suka hati dia je turunkan nilai bayaran ganti rugi dekat kerajaan Kedah. Masa deal $30,000 Spanyol, tapi yang dapat $10,000 je. Tak cantik lah siap. Yang buat Sultan Kedah lagi berbulu, Pulau Pinang tu dah makin berkembang pula jadi pelabuhan perdagangan. Dah orang tak ada nak datang dekat pelabuhan Kuala Kedah. Bila jadi semua ni, Sultan Abdullah pun menyirap Sultan Abdullah pun terus titahkan semua perahu jangan berurusan dengan Pulau Pinang. Pada tahun 1790, baginda lancarkan perang dengan Francis Light dekat Sungai Perai, tapi tentera Kedah kalah. Walaupun Sultan Abdullah menafikan penglibatan baginda dalam serangan tu, tapi surat arahan daripada baginda pasal serangan tu dah sampai dekat tangan Francis Light. Macam mana surat Sultan boleh sampai dekat tangan orang luar? Fikir sendiri. Jadi nak tak nak, Sultan Abdullah pun terpaksa berbaik balik dengan Francis Light ni melalui satu perjanjian damai pada 1 Mei 1792
1991. Dalam perjanjian ni ada menyebut bahawa Sultan Abdullah akan dapat bayaran $6,000 Sepanyol sebagai bayaran ganti rugi. Wah, makin rendah pula payment yang Kedah dapat. Lepas tu kerajaan Kedah dilarang buat sekatan dan kutip cukai ke atas barang-barang yang diperlukan oleh Pulau Pinang. Senang cerita, kalau Pulau Pinang nak something, Kedah kena bagi walau macam mana keadaan sekalipun. Last sekali kerajaan Kedah tak boleh bagi kuasa Eropah yang lain buat penempatan dekat Kedah. Perjanjian ni lah yang mengiktiraf kedudukan HHTI ke atas Pulau Pinang secara rasmi. Walaupun dalam perjanjian ni ada frasa yang mengatakan Kedah dan Pulau Pinang kena tolong-menolong pada waktu yang diperlukan, tapi tak ada pun bantuan and protection daripada HHTI. Benda ni dibuktikan masa serangan Siam ke atas Kedah pada tahun 1821. HHTI buat tak tahu je siap. Lepas Francis Light mati pada tahun 1794, Pulau Pinang duduk di bawah pentadbiran HHTI sepenuhnya. Pada tahun 1800, kerajaan Kedah terpaksa serahkan Province Wellesley atau seberang perai dekat HHTI dan bayaran ganti rugi dinaikkan kepada $10,000 Sepanyol. Pada tahun 1826, Pulau Pinang menjadi salah satu negeri-negeri selat di bawah pemerintahan British dekat India. Adalah beberapa siri penentangan orang Melayu Kedah yang berjuang untuk dapatkan balik Pulau Pinang daripada British tapi tak berjaya. Penentangan orang Melayu Kedah untuk dapatkan balik Pulau Pinang ni berakhir pada tahun 1843. Pada tahun 1867, Pulau Pinang jadi tanah jajahan British dekat tanah Melayu. Pada tahun 1946, Pulau Pinang menjadi salah satu negeri di bawah Malayan Union sebelum jadi salah satu negeri dalam tanah Melayu yang termaktub dalam Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Lepas Persekutuan Tanah Melayu merdeka dan Persekutuan Malaysia dibentuk, Pulau Pinang menjadi salah satu negeri yang merdeka seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Jadi begitulah sejarah ringkas kewujudan Pulau Pinang ni. Kita balik pada soalan utama kita. Boleh ke Kedah nak claim balik Pulau Pinang ni? Berdasarkan bacaan aku, hampir mustahil untuk Kedah nak claim balik Pulau Pinang ni. Perlembagaan Persekutuan pun dah iktiraf status setiap negeri yang membentuk negara Malaysia ni, termasuk negeri Pulau Pinang. Perlembagaan Persekutuan ni satu undang-undang yang memang susah nak diubah tau. Kalau Kedah nak claim juga Pulau Pinang sekarang ni, benda ni takkan settle dalam masa yang terdekat. Silap-silap generasi yang ada sekarang ni dah mati semua pun benda ni tak settle pun lagi. Bayaran pajakan sebanyak RM10,000 setahun daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Kedah memang ada daripada dulu lagi dan masih diteruskan sampai sekarang. Benda ni tak boleh nak ubah sebab dah termaktub dalam Perkara 167/7 Perlembagaan Persekutuan, di mana Persekutuan hendaklah buat pembayaran tahunan yang sama sebagaimana yang dibuat sebelum Hari Merdeka di bawah Perkara 2 Treaty yang dibuat pada 6 Mei 1869 di antara Queen of United Kingdom, Raja Siam dengan Raja Kedah. Daripada laporan berita Astro Awani yang bertarikh 8 Ogos 2018, Kerajaan Persekutuan dah bersetuju untuk bagi sumbangan khas sebanyak RM10 juta setahun dekat Kedah. Keputusan ni dibuat lepas bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad minta Kerajaan Persekutuan kaji balik nilai pajakan tanah Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang pada masa tu, Lim Guan Eng pun kata bayaran khas RM10,000 setahun kepada Kerajaan Kedah tetap diteruskan. Maka start daripada tahun 2018, Kedah dapat payment sebanyak RM10,10,000 setiap tahun. Jadi dah terang lagi bersuluh yang Kedah tak boleh nak claim balik Pulau Pinang dan bayaran kepada Kerajaan Kedah tak pernah stop pun. So apa hal tiba-tiba isu ni naik pula sekarang? Pada 7 Jun 2023 hari tu, Datuk Seri Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, keluarkan statement yang beliau bukannya minta untuk pindah balik perlembagaan. Beliau minta untuk dinaikkan nilai pajakan Pulau Pinang yang dibayar dekat Kedah. Ini bukan first time MB Kedah minta naikkan nilai pajakan Pulau Pinang ni. Pada 27 Oktober 2021, beliau pernah tuntut sebanyak RM100 juta setahun daripada Kerajaan Persekutuan. Beliau cakap kalau nak ikutkan nilai tuntutan tu kecil je bagi Kerajaan Persekutuan kalau nak bandingkan nilai hasil pendapatan Pulau Pinang dalam setahun. Tambah pula daripada mula Pulau Pinang ni kena pajak pada tahun 1786, nilai pajakan yang paling latest ialah $10,000 Sepanyol setahun. Lepas Malaysia dah merdeka, bayar guna ringgit Malaysia pula tapi nilai tetap sama RM10,000 juga. Nilai tu dah tak relevan le. Nilai dolar Sepanyol berapa, ringgit Malaysia berapa? Tu nilai abad ke-18, sekarang ni dah abad ke-21. Jadi nilai bayaran tu dah tak munasabah dah untuk zaman sekarang ni. Bayaran RM10 juta RM10,000 tu memang dapat tapi tak ada asas kukuh. Kenapa nilai bayaran tu ditetapkan macam tu? MB Kedah cakap nilai pajakan sekarang mungkin dah cecah 400 ke 500 juta ringgit setahun, tapi Kerajaan Negeri Kedah cuma minta 100 juta je setahun. Dah main ratus-ratus juta bai, dah macam skrip drama pukul 7 lah. Jadi Kerajaan Negeri Kedah bukan nak claim balik Pulau Pinang pun, sebab setakat hari ni masa video ni dirakam belum ada tuntutan rasmi yang dibuat oleh mana-mana pihak terhadap negeri Pulau Pinang. MB Kedah cuma nak naikkan je nilai pajakan Pulau Pinang yang dibayar kepada Kerajaan Kedah. Tapi biasalah dalam politik adalah statement-statement provokasi yang dikeluarkan untuk psycho pihak lawan. Aku nak selitkan sikit kenyataan daripada beberapa orang tokoh dan pakar sejarah Malaysia yang boleh dijadikan rujukan untuk isu Kedah dengan Pulau Pinang ni. Tapi sebelum tu aku nak
nak bagi tahu something dekat korang. Aku rasa ramai yang tak tahu, selain daripada buat review atau iklan dalam video aku ni, Gigi Emas juga ada servis fotografi dengan muzik. Yang mana dah nak kahwin tu kan, wedding dah nak dekat, fotografer tak jumpa lagi. Meh sini, WhatsApp tim Gigi Emas sekarang. Kita akan tolong abadikan momen majlis perkahwinan korang tu dengan gambar-gambar yang cantik tau. Tapi bukan aku lah yang shoot gambar korang tu, professional fotografer lah. Kalau aku yang shoot gambar kau, memang tak jadi apa lah. Yang mana nak buat iklan audio atau nak buat lagu jingles, boleh, tak ada masalah. Untuk orang-orang yang berniaga, lagu jingle ni penting tau. Sebab lagu jingle ni lah salah satu marketing tool untuk produk atau servis korang. Korang dah dengar kan lagu tema Gigi Emas? Kalau tak perasan, boleh buka balik intro video ni dengan penghujung video ni. Sedap ke tak lagu tu? Tapi tak adalah, korang pun kena buat lagu jingle macam tu, mengikut kesesuaian dan cita rasa korang lah. Kita akan cuba bagi satu lagu yang boleh menggambarkan identiti bisnes korang tu. So, kalau korang nak buat iklan dalam video aku, atau nak cari fotografer, atau nak buat lagu, kontak je nombor WhatsApp Gigi Emas tu. Jangan risau, kalau bab bisnes kita akan cuba respon sepantas yang mungkin. Okey. Okey, cukup lah iklan sampai situ. Kita sambung balik pasal kenyataan daripada beberapa orang tokoh dan pakar sejarah Malaysia pasal isu Kedah dengan Pulau Pinang ni. Menurut Dr. Ibrahim Bakar, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah, Pulau Pinang ni memang hak milik Kedah daripada dulu sampai sekarang. Beliau juga cakap yang Pulau Pinang ni tak pernah keluar pun daripada Kedah. Buktinya bila bayaran pajakan dibayar setiap tahun kepada Kedah. Masa Perlembagaan Persekutuan dibuat, bayaran pajakan Pulau Pinang kepada Kedah tetap dimasukkan dalam perkara 167/7 Perlembagaan Persekutuan. Menurut Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merican, Profesor Sejarah Sosial dan Intelektual, Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa, Universiti Islam Antarabangsa, dokumen perjanjian antara Kedah dengan Pulau Pinang yang dipamerkan dekat orang ramai selama ni bukanlah bukti surat pajakan yang ditandatangani oleh Sultan Abdullah dengan Francis Light pada tahun 1786. Beliau mengatakan dokumen tersebut cuma cebisan surat perbincangan hal berkaitan pajakan Pulau Pinang je, bukannya perjanjian pajakan antara Pulau Pinang dengan Kedah. Beliau kata yang isu ni dah dijelaskan lebih 50 tahun dulu oleh seorang sejarawan yang bernama Arboni dalam buku yang bertajuk Kedah 1771-1821, The Search of Security and Independence. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, pakar sejarah Malaysia pula mengatakan sebarang isu untuk klaim balik Pulau Pinang daripada Kedah ni dah terlalu lewat untuk dibincangkan oleh mana-mana pihak. Terima je lah, tak ada yang Pulau Pinang ni bukan lagi Kedah punya. Daripada Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, Ahli Majlis Profesor Negara, Kluster Politik, Governance dan Undang-Undang mengatakan isu tuntutan Kedah terhadap Pulau Pinang ni tak sepatutnya timbul sebab status Pulau Pinang ni dah termaktub dalam Perjanjian Persekutuan 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Andai kata wujud isu pasal sempadan antara dua negeri ni adalah lebih baik isu ni dibawa ke saluran yang lebih sesuai. Akhir sekali, kenyataan daripada Ram Karpal Singh, Timbalan Menteri dekat Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi mengatakan Pulau Pinang dah diiktiraf sebagai salah satu negeri di bawah satu gabungan yang dikenali sebagai Negeri-Negeri Selat sejak zaman penjajahan British. Beberapa perjanjian telah ditandatangani di antara Kedah dengan British yang mengiktiraf Pulau Pinang dan seberang perai sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Antara perjanjian yang terlibat ialah Agreement between His Britannic Majesty's Government and the State of Kedah 1923, The Federation of Malaya Agreement 1948 and the Federation of Malaya Agreement 1957. Berdasarkan The Federation of Malaya Agreement 1957, jelas mengatakan Pulau Pinang telah dijadikan sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negeri yang berasingan daripada Kedah. Perkara ni termaktub dalam perkara 1/2 Perlembagaan Persekutuan. Dalam perkara 71/1 Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan menjamin bahawa setiap negeri mempunyai perlembagaan negeri masing-masing yang memperuntukkan cara pengendalian kerajaan negeri termasuklah Pulau Pinang. Menurut beliau, masa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu sampailah Persekutuan Malaysia, tak ada bantahan pun dari mana-mana pihak termasuk kerajaan negeri Kedah. Aku boleh teruskan lagi kenyataan daripada pakar-pakar yang lain, tapi semuanya akan cakap benda yang lebih kurang sama je. Buat penat je aku cakap, korang pun akan boring nanti bila dengar benda yang sama je kan. Last kali, benda ni akan berbalik pada Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi, sebagai kesimpulan, memang susah kalau Kedah nak claim balik Pulau Pinang ni. Kalau nak claim balik, patutnya buat masa sebelum merdeka dulu. Senang cerita, masa nak buat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, claim dulu Pulau Pinang ni. Tapi sekarang ni, perjanjian pun dah sign, semua pihak pun dah setuju, tak boleh nak buat apa dah. Jadi, setiap negeri dan wilayah yang ada dalam Malaysia ni, termasuklah Pulau Pinang dengan Kedah, kena patuh dan hormat dengan Perlembagaan Persekutuan untuk kekalkan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan negara yang kita dah capai daripada dulu lagi. Nak dapat tu punyalah susah, takkan nak rosakkan sekarang
jarang kan? Anyway, aku nak bagi disclaimer yang video ni bukan pendapat profesional, cuma dari bacaan aku je. Korang boleh rujuk pakar-pakar sejarah yang lain dari semasa ke semasa berkenaan isu ni. Kalau korang ada pendapat atau pandangan atau nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku tak berapa best sikit hari ni. Kalau korang nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa untuk menonton video aku ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.